Alhamdulillahil qail wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, salah satu daripada keistimewaan yang dianugerah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agama Islam, iaitulah Islam mempunyai cara berpolitik yang sendiri. Cara berpolitik yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sama sebagaimana yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman baginda mentadbir negara. Para alim ulama menyebut ketika Allah mencipta manusia menjadi khalifah di atas muka bumi, perkataan khalifah itu diulas oleh para alim ulama dengan iqamatuddin wa siyasatud dunya biddin, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Khalifah iaitulah menegakkan agama Allah dan mengurus tadbir dunia ini mengikut agama Allah Subhanahu wa taala. Politik Islam adalah suatu perkara yang berpanjangan, bukan berakhir sekadar alam dunia ini. Tetapi Islam mengajar kepada semua pemimpin-pemimpin supaya berpolitik mengikut acuan Islam. Kerana pemerintahan kita manusia di atas muka bumi ini akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Sebab itu kalau kita teliti di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menekankan supaya politik Islam ini mesti berpaksikan kepada kehendak Al-Quran dan juga kehendak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah seterusnya sekiranya situasi yang tidak berlaku di zaman Rasulullah, maka kaedah berpolitik mesti mengikut siasah syar'iyah, yakni ijtihad yang dikeluarkan oleh pemimpin negara bersama-sama dengan para alim ulama. Sekiranya negara itu diperintah oleh para alim ulama, dia lebih baik dan lebih berkesan. Ataupun sekiranya tidak ada para alim ulama yang memegang tapuk pemerintahan negara, menjadi kewajipan kepada negara Islam tersebut mengambil para alim ulama sebagai penasihat antara ulama dan umara. Pemimpin mesti bersama-sama dengan para alim ulama. Sebab pemerintahan Islam adalah pemerintahan mengikut acuan yang telah ditetap oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditetap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua asas yang kuat yang membolehkan pemimpin-pemimpin Islam bersama dengan para alim ulama, mereka akan berijtihad dalam perkara-perkara yang tidak jelas, supaya tujuannya pemerintahan ini mesti berasaskan kepada agama dan mesti berasaskan kepada bagaimana kita mendapat redha Allah Subhanahu wa taala selepas daripada kita mati. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita teliti secara halus
bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memerintah bumi Madinatul Munawwarah, bila Rasulullah berpindah hijrah pergi ke zaman yang kedua, iaitulah zaman Madaniyah, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Rasulullah kuasa pemerintahan yang besar. Kuasa pemerintahan yang dibina oleh Rasulullah di Madinatul Munawwarah adalah sesuatu yang sangat hebat, kerana Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan kepada manusia, ingin buktikan kepada dunia, dan ingin buktikan kepada sekalian makhluk yang ada, bahawa kerajaan Islam yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berteraskan kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala ini, menjadi sebuah kerajaan yang paling hebat di atas muka bumi Allah, yang akan mengatasi segala tamadun yang telah dibina oleh manusia ratusan tahun, bahkan ribuan tahun sebelum daripada itu. Sebab itu kalau kita teliti sesuatu yang sangat ajaib di dalam Islam, Allah anugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kuasa pemerintahan di Madinah. Bila masuk sahaja tahun yang kedua Hijriah, yakni 1 tahun lebih Rasulullah mentadbir Madinatul Munawwarah, Allah Subhanahu wa taala perkukuhkan umat Islam yang berada di dalam Madinah supaya mereka memiliki kemampuan dan mereka mampu mewujudkan tamadun dan permodenan di Madinatul Munawwarah. Allah Subhanahu wa taala turunkan satu ibadah yang sangat hebat, iaitulah ibadat puasa Ramadan Al-Mubarak. Tahun yang kedua Hijriah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa yang mempunyai hikmah, la'allakum tattaqun, yang disebut oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, ta'ni bittaqwa al-khawfu minal jalil wal amalu bimuqtada tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Sayyidina Ali bin Abi Talib mengatakan yang dimaksudkan dengan taqwa, yang pertama, manusia takut kepada Allah Rabbul Jalil. Yang kedua, manusia beramal dengan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. Dan yang ketiga, iaitulah manusia berpuas hati dengan nikmat yang dianugerah oleh Allah kepada mereka, walaupun nikmat itu sedikit. Dan yang keempat, iaitulah manusia bersiap sedia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk mati. 4 perkara yang menjadi tonggak, yang menjadi asas yang kuat untuk mewujudkan masyarakat Islam yang hebat, yang kuat, tidak ada tandingan berbanding dengan sekalian agama dan ideologi-ideologi yang lain. 4 asas yang meletakkan umat Islam apabila berpolitik bukan setakat dunia, tetapi mereka mahu politik mereka sampai kepada jannatullah, syurga Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Politik mereka untuk mewujudkan mereka menjadi penghuni di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala sampai bila-bila, khalidina fiha, kekal abadi di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dia sangat berbeza dengan konteks manusia yang tidak mempunyai akidah. Manusia yang tidak mempunyai akidah, mereka menggunakan pemerintahan negara untuk kepentingan mereka di dunia. Untuk mencari kekayaan, untuk mencari kedudukan, untuk mencari itu, mencari ini. Walaupun Islam tidak menolak perkara yang seumpama ini, tetapi Islam mengajar politik kamu di dunia mesti mengikut acuan Islam.
Sekiranya dianugerah oleh Allah Subhanahu wa taala harta benda, pangkat, kedudukan dengan cara agama, maka tentunya pangkat akan mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah. Harta benda mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Segala-galanya kita akan dapat barakah daripada Allah. Ideologi yang lain, mereka kejar mengambil kesempatan daripada as-siyasah untuk mereka pastikan kedudukan mereka ini stabil di atas muka bumi. Islam mengajar kita stabil di dunia dan lebih stabil apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allah Subhanahu wa taala mengajar kepada kita, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami di dunia ini baik, di hari akhirat juga baik. Hindarkanlah kami daripada azab api neraka. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita teliti bagaimana asas ataupun foundation pembinaan sebuah daulah Islamiah yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula daripada pembinaan rumah Allah, yakni masjid Allah Subhanahu wa taala, dibina oleh Rasulullah. Kerana selepas daripada pembinaan masjid ini, Rasulullah akan membina segala tamadun yang lain di kota suci Madinah yang mampu mencabar sekalian tamadun yang ada dalam dunia zaman itu. Sama ada tamadun yang dimiliki oleh Rom, Parsi, China, India. Satu tugas yang sangat membebankan umat Islam untuk memastikan Madinah ini mampu menunjukkan satu tamadun yang hebat, mengatasi tamadun yang telah dibina ribuan tahun sebelum daripada itu. Sebab itu asas pembinaan kalau kita lihat sangat unik. Yang pertama, Rasulullah mendirikan masjid. Yang kedua, Allah mensyariatkan ibadat puasa. Kerana masjid dan puasa ini akan memastikan umat Islam mempunyai kekuatan yang tersendiri. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita teliti sejarah yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membina tamadun yang hebat di Madinatul Munawwarah, kita baca di dalam sejarah politik yang dipimpin oleh Rasulullah yang dibantu oleh umara, ataupun dengan istilah moden hari ini, menteri-menteri, pegawai-pegawai kanan kerajaan, pegawai-pegawai kerajaan, kerajaan tempatan. Subhanallah, di zaman Rasulullah tidak pernah berlaku penyelewengan, tidak pernah berlaku rasuah, tidak pernah berlaku penipuan, tidak pernah berlaku salah guna kuasa ataupun macam-macam istilah yang kita dengar di negara-negara maju pada hari ini. Mereka tidak terkecuali daripada sifat-sifat yang mazmumah. Sama ada negara yang maju itu Amerika Syarikat, Britain, Jepun. Mereka tidak sunyi daripada perkara ini. Kerajaan Islam yang dipimpin oleh Rasulullah dan para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in, alhamdulillah, bersih daripada perkara ini. Persoalan yang harus kita kena tanya, bagaimana mereka boleh jadi Jailul Quranil Karim Al-Farid, sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Syahid Sayyid Qutub di dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran. Generasi sahabat yang mampu menterjemahkan Al-Quranul Karim secara amali, secara hidup. Di dalam pemerintahan negara mereka terjemah Quran. Membina tamadun di Madinah Al-Munawwarah, diterjemahkan Al-Quran. Melebarkan sayap ilmu yang begitu luas sehingga kepada ijtihad yang sangat luas, berasaskan kepada Al-Quranul Karim, berasaskan kepada agama. Menyebabkan apa yang berlaku di zaman itu
alhamdulillah membuktikan Islam mempunyai kekuatan yang tersendiri. Mengapa umat Islam mempunyai kekuatan? Kerana mereka mempunyai akidah dengan Allah Subhanahu wa taala dan mereka faham bahawa pemerintahan negara adalah satu juzuk yang besar di dalam agama Islam. Sebab itu kalau kita ambil satu ungkapan daripada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, dia mengatakan, faminal kafaratil ladzina yajibu an yadfa'u bil kufri duna muwarabatin wala istiqsarin al-hukamul ilmaniyun wa rijalul ahzabul ilmaniyah alladzina yarfuduna jahrata syar'illah wa yunaduna bi anna ad-dawlata yajibu an yanfasila 'anid din wa idza du'uhum ila Allah wa rasulihi abaw wantana'u. Maksudnya, di antara manusia yang terjebak dengan kekufuran, yang mesti diperangi oleh umat Islam habis-habisan, iaitulah kumpulan sekularisme. Pemimpin-pemimpin negara yang berteraskan kepada sekular. Mereka apabila diseru untuk berhukum dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, mereka enggan dan mereka bercakap agama dengan politik ini mesti diasingkan. Apabila diseru mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, abaw wantana'u, mereka enggan dan mereka menyekat mana-mana manusia untuk kembali kepada Al-Quranul Karim di dalam aspek pemerintahan. Menunjukkan kepada kita bahawa Islam meletakkan politik dengan agama juz'un la yatajazza, suatu benda yang tidak boleh diasingkan sama sekali. Satu benda mesti berjalan serentak. Rasulullah mengapa berjaya membina kekuatan tamadun di Madinah Al-Munawwarah tanpa berlaku perkara yang negatif? Tidak ada rasuah, tidak ada penyelewengan. Kerana baginda meletakkan Islam dengan politik ini mesti berjalan seiring. Kalau berjalan berasingan, dia akan cacat. Dia tidak akan ke mana-mana. Manusia apabila berhadapan dengan habuan dunia yang mampu menyekat manusia daripada mengambil habuan dunia secara tidak betul, iaitulah akidah. Kefahaman manusia bahawa kita akan mati. Di hari akhirat kita akan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bertanya manusia. Di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, sekumpulan manusia terdiri daripada pemimpin-pemimpin di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Setelah disoal siasat oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amalan-amalannya, ternyata bahawa amalan mereka ini baik, yakni mereka ahli salat, mereka ahli puasa, mereka menyempurnakan ibadat haji, ibadat umrah dan seumpamanya. Lalu para malaikat ini mempersilakan umara, pemimpin-pemimpin ini untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Gembira mereka berjalan menuju ke syurga Allah. Tiba-tiba datang malaikat menyebut, waqifuhum innahum mas'ulun. Tahan dulu mereka. Mereka belum lagi disiasat oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pemerintahan mereka di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dulu mereka Perdana Menteri, mereka Menteri, mereka Wakil Rakyat, mereka ketua dalam keluarga. Mereka mesti disoal selain daripada ibadah-ibadah yang lain. Lalu disoal oleh para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apabila mereka memimpin dunia, mereka memimpin dengan hawa nafsu mereka, dengan mengambil berbagai-bagai ideologi selain daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengambil dasar daripada barat, ada yang mengambil dasar daripada timur.
sehingga mereka dilaungkan oleh suara malaikat, hawiluhum ilan nar khalidina fiha. Pusingkan mereka, hawiluhum, pusingkan mereka ini, tujukan mereka ke neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyazubillah. Menunjukkan kepada kita sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, perlu kita faham bahawa politik dengan agama ini suatu perkara yang jangan sekali-kali kita asingkan. Kalau kita asingkan perkara ini, dunia kita gagal, hari akhirat lagi-lagi kita akan gagal dengan Allah Subhanahu wa taala. Sempena bulan Ramadan al-Mubarak yang sama-sama dihiaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita baca Al-Quranul Karim, kita tadabbur. Di dalam Al-Quranul Karim Allah menceritakan ayat-ayat yang menyentuh politik Islam, pemerintahan negara Islam, hubungan diplomatik dalam Islam. Banyak disebut oleh Allah dalam Al-Quran, keselamatan dalam negara dan lain-lain lagi. Menunjukkan kepada kita bahawa Al-Quran memberi satu fokus yang sangat hebat. Bahkan ayat di mukaddimah saya baca tadi, sebelum daripada Allah mencipta manusia datang ke dunia, dialog di antara Allah dengan para malaikat berkenaan dengan khalifah. Allah Subhanahu wa taala sebut kepada malaikat, wahai malaikat Allah, wa iz qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, aku akan cipta manusia, makhluk bernama manusia datang ke dunia untuk menjadi khalifah. Malaikat tanya mereka ini, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Manusia ini perangai dia suka merosakkan muka bumi Allah Subhanahu wa taala, menumpahkan darah. Maknanya merosakkan muka bumi Allah, menumpahkan darah, manusia akan berperang, akan berkelahi di atas muka bumi Allah. Tapi akhirnya Allah jawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku yang maha mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Para alim ulama mufassirin mereka menyebut Allah mengetahui, yakni Allah turunkan kepada manusia syariat untuk manusia urus muka bumi Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk manusia berpolitik di atas muka bumi Allah, mengurus muka bumi Allah dengan kehendak yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berpolitik manusia di atas muka bumi, memerintah manusia muka bumi Allah akan menjadi bekalan yang sangat mahal di hari akhirat. Kalau kita baca hadis man dalla ala khairin kafa'ilihi wa man dalla ala syarrin kafa'ilihi. Orang yang buat benda baik, orang yang cuba kemukakan benda baik, ajar benda baik kepada manusia, sama sebagaimana dia buat benda baik. Begitulah sebaliknya orang yang mengajar manusia benda buruk, sama sebagaimana dia buat benda buruk. Cuba kita renung, seorang pemimpin, tentunya kalau dia bentuk satu polisi Islam, sistem ekonomi Islam, sistem pendidikan Islam, sistem kekeluargaan Islam, sistem di dalam negara Islam yang berpaksikan kepada Al-Quran, iaitulah agama yang membawa rahmat kepada sekalian manusia. Orang Islam pun dapat rahmat, orang bukan Islam pun dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya dunia ini. Maka sebab itulah ganjaran yang sangat besar kepada pemimpin-pemimpin yang sentiasa meletakkan panduan agama di hadapan mereka ketika mereka memerintah muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya marilah sama-sama kita renung bulan Ramadan al-Mubarak, kita baca Al-Quran, kita hayati Al-Quranul Karim, kita ambil intipati pemerintahan yang ada di dalamnya, kita laksanakan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita doa negara kita menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, insya-Allah bumi yang sangat baik, yang aman damai, yang maju,
dan kita dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Aqul qauli hadza wa astaghfirullah